Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini di Ramadan yang ketiga, kita akan teruskan lagi Ramadan Talk Siri dengan tajuk yang berbeza, iaitu Tepen Tadabbur Siri 1, Bedah Siasat bersama Ustaz Syukri Sulaiman. Okey, tanpa membuang masa, terlebih dahulu saya ingin baik kita mulakan majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Baiklah, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa Emerson Taiping, TNF Energy Sdn Berhad, Amas Media dan Outpost Taiping. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih menjauh untuk kita mengkaji dan mentadabbur Al-Quran pada hari ini, ingin saya memperkenalkan terlebih dahulu speaker kita pada hari ini, iaitu beliau merupakan seorang guru pendidikan Islam, Apple Distinguished Educator dan Apple Professional Learning Specialist di Emerson Taiping. Beliau tidak lain tidak bukan iaitu Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman. Boleh tanpa membuang masa, saya kira elok kiranya jika saya teruskan memberikan laluan kepada Ustaz untuk meneruskan majlis kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Boleh saya katakan bekas pelajar lah kot lah, Luqman. Besar kan? Bekas pelajar saya lah, saudara Luqman. Boleh. Luqman, okey. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ansara Taiping, okey, kerana berjaya menganjurkan bagi saya satu program yang sangat menarik, sebab dalam kecanggihan teknologi yang kita ada ni, kita dapat manfaatkan lah. Macam semalam pun saya dapat dengar siri berkaitan dengan kesihatan oleh doktor bekas pelajar Malaysia Taiping juga, very good sharing. Okey, dan sebelum tu pun ada perkongsian daripada pensyarah MMU, kalau tak silap, pensyarah MMU, siapa nama doktor tu saya tak ingat. So ini adalah peluang yang kita perlu grab untuk kita kongsi dengan semua, tak kisahlah dekat mana pun kita berada kan, sama ada dalam kereta, dalam rumah, okey, sementara kita menunggu waktu-waktu nak berbuka ni, so kita kena ambil peluang ni. So yang saya hormati, lagi saya kasihi pada adalah semua pendengar-pendengar, terutamanya sahabat-sahabat guru di MRCN Taiping. Kalau saya nampak ni ada a few guru-guru, Cikgu Dayah, Cikgu Aisyah, Cikgu Wan Syahira, okey, dan strategic partner daripada Ansara sendiri yang sudi menyumbang penggunaan platform Zoom ni, okey, very good. So ini adalah peluang yang baik, kita kena manfaatkanlah, sebab di bulan Ramadan ni banyak je, bukan di bulan Ramadan saja, sebenarnya banyak cara untuk kita bersedekah kan. So salah satu caranya adalah kita menyumbang platform Zoom untuk dimanfaatkan oleh orang ramai. So baik, saya memilih siri tajuk kita hari adalah berkaitan dengan tadabbur surah. Sebab apa? Sebab pada awal perancangan kita nak buat macam program khatam Quran dan sebagainya kan. Tapi pandangan saya secara peribadi, tadabbur surah ni penting sebab kita kena faham intipati surah. Kita kena faham kenapa surah itu, kenapa Al-Quran itu, kenapa ayat dalam Al-Quran itu ditentang. Kenapa kaum musyrikin Mekah dulu benci sangat dengan Al-Quran. Mereka tak suka dengan apa yang Nabi SAW bawa. Kan, sedangkan sepatutnya secara logik akal kita, akal yang sihat, orang bawa benda baik kita kena suka. Tapi benda ni dia terbalik, dia di sebaliknya, kan. Benda yang baik kita bawa tapi kita benci, orang benci pula. Okey. Dan akhirnya benda itu menjadi satu sikap dalam diri kita. Maksudnya bila kita buat satu-satu benda yang benar, kebenaran, orang akan pulaukan kita. Orang akan asingkan kita, jauhkan kita. Okey. So baik. Dan untuk siri yang pertama ni, sebab kita ada beberapa siri. So untuk yang pertama ni saya nak petik setelah berbincang dengan rakan-rakan yang lain, saya nak bawa, kita nak cuba nak lihat dari beberapa sudut berkaitan dengan surah As-Sajdah. Okey. Surah As-Sajdah, surah As-Sajdah ataupun surah As-Sajdah. Kenapa saya pilih surah ini? Yang pertama, sebab yang paling utama, surah ni kita baca kita baca subuh Jumaat. Kan, jadi bila kita baca subuh Jumaat,
kita kena tahulah apa yang kita baca. Dan kebiasaannya sinonimnya kita akan cakap surah ni sebab perkaitannya dia adalah ada sujud sejadah dalam tu, sujud tilawah dalam tu. Sedangkan banyak je surah-surah yang lain yang boleh juga kita baca untuk beritahu yang itu adalah surah apa? Ada sujud sejadah dalam surah tu. Tapi ini adalah sunnah Nabi SAW bawakan pada kita. Okey, cumanya saya nak bagi tahu benda pertama yang kita tahu, walaupun surah sejadah ini adalah benda sunat yang kita kena baca setiap hari subuh Jumaat, tapi kita tak perlu, kita bukan perlu baca setiap kali solat subuh Jumaat. Okey, kita kena faham, kita kena betulkan kita punya kefahaman. Adakah setiap kali pagi subuh, solat subuh Jumaat kita kena baca surah sejadah dan juga surah insan pada rakaat kedua? Tidak. Sebab hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW dia hanya membaca bukan selalu, bukan setiap kali subuh, tapi Nabi kerap membaca. Means bila kerap, ada hari yang Nabi tak baca pun surah sejadah ni. Kan? Ada hari yang Nabi, tapi kebanyakannya dalam hidup Nabi SAW, Nabi baca. Okay? So saya petik daripada hadis yang dikemukakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ah fi salatil fajr alif lam mim tanzilu sajdah wa hal ata 'alal insan hinu minad dah. Maksudnya Nabi memang pagi Jumaat Nabi akan baca surah alif lam mim tanzil. Maksudnya surah sejadah. Selain daripada surah as-sajdah, nama dia surah tanzil. So Nabi bagi tahu di rakaat pertama Nabi Abu Hurairah cakap Nabi baca surah as-sajdah. So kita pun ikut. Jadi kita ikut sunnahnya di mana? Sunnahnya pada surah tersebut, pada bacaan surah tersebut, bukan pada sujud itu. Okey? Nabi yang sunnahnya adalah pada bacaan surah tersebut, bukan pada sujud tilawah itu. Itu kita kena faham. Sunnahnya di mana? Okey? Kemudian saya ambil lagi dalil yang kedua. Okey, kana yaqra'u fi subhi yaumul jumu'ah bi alif lam mim tanzil fi raka'atil ula. Nabi baca surah alif lam mim tanzil, yakni surah as-sajdah pada raka'atil ula, rakaat yang pertama. Kemudian wa fis saniyah hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Dan Nabi baca surah hal ata 'alal insan, surah al-insan pada rakaat kedua. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita boleh tengok dalam kitab Sahih Imam Muslim pada hadis 880. So maksudnya sunnah yang kita nak kejar pada hari Jumaat adalah bacaan surah Sajadah dan juga surah Al-Insan itu sendiri. Tapi cuma ialah kalau pendengar-pendengar yang saya kasih sekalian perasan dalam 2 minggu, 3 minggu sebelum kita sambut Ramadan, subuh kita dia lewat sikit. Subuh kita dalam 6.20, 6.25 macam tu kan. Jadi bagi orang yang bekerja, dia bila dia nak pergi semayang subuh dekat surau tu, dia akan fikir sikitlah pada hari Jumaat tu. Kalau pergi kan baca surah sejadah panjang ni, 30 ayat ni agak panjang lah. Tambah pula kalau imam tu kan dia buat lenggok baca apa, lagu tradisional ke, lagu cindai punya bacaan kan, pening kita. Kita kepala otak nak set untuk bekerja, tapi at the same time imam tengah solat kan, imam tengah mengejar kita. So benda ni yang kita kena hati-hatilah. Okey, benda ni yang kita perlu tahu. Waktu tu kita tak perlu pening kepala lah. Kita tak perlu cari surau yang okey, kita ada surau A yang imam baca surah Sajdah, tapi kita pergilah surau yang imam tak baca pun surah Sajdah supaya kita dapat kejarkan jemaah tu sendiri. Tapi kalau kita tak perlu nak kata, mam hari ni saya kerja lah mam, boleh tak tolong baca surah Qul Huwallahu Ahad je? Boleh tak? Tak perlulah kita nak cakap imam dulu. Kalau imam nak baca, biarkan imam baca. Sebab itu pun sunnah. Tapi kalau imam tak baca pun tak ada masalah. Kan? Itu kita kena faham lah. Kalau saya kongsi sikit pengalaman saya sendiri pun, saya pernah mengimamkan satu solat subuh di sebuah surau dan saya tak baca pun surah Sajadah pada hari Jumaat tu. Habis tu memang kena kecam kejap. Tapi ialah kita masa tu pun tengah darah muda kan. Jadi bila orang kecam tu kita pun nak respon balik lah. Jadi bila kita nak respon tu masa tu ialah darah muda, orang cakap darah hang jebat tu ada sikit kan. Jadi bila ada darah hang jebat tu sikit, dia mulalah adalah komunikasi kat situ kan, adalah perbincangan yang akhirnya membawa ke sedikit perbalahan. Tapi masa tu zaman muda, tapi bila zaman yang semakin matang, semakin dewasa, kita tahu macam mana kita nak tackle orang ni dan kita semakin faham. So kalau imam tak bawa, kita jangan salahkan imam. Mam salah mam, hari Jumaat kena baca surah Sajadah mam. No.
Okay, totally wrong. Benda ni adalah sunnah. So sunnah you buat, it's okay, very good. You tak buat, okay, ada masalah ke, dosa ke? Tak dosa. Okay, so that's why saya nak bawa surah Sajadah ni supaya kita tahu. Saya petik satu lagi hadis, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa fihi dalilun ala istishabim qira'atil hataini surataini fi hadhihi shalah min hadzal yaum lima tush'iru sayyiratu bihi min muwazabatihi sallallahu alaihi wasallam ala zalika au iksarihi minhu. Apa maksud hadis ni? Hadis ni bagi tahu pada hadis yang dua yang saya baca tadi menunjukkan sunat membaca dua surah ini dalam solat pada hari tersebut, iaitu hari Jumaat. Ini kerana daripada bentuk hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaziminya atau banyak melakukannya. So Nabi bukan jadikan ia satu kewajipan, tapi Nabi melazimi dia. Nabi nak tunjukkan bahawa sekiranya kita tak buat, tak ada masalah. Okey, sekiranya kita tak lakukan, tak ada masalah. Baik, itu serba sedikitlah berkaitan dengan introduction surah Sajadah yang kita nak tadabbur ni. So saya harap apa yang saya berikan sedikit gambaran ini dapat kefahaman oleh semua pendengar. Dan sekiranya apa yang saya sampaikan ini ada sebarang kemusykilan ataupun perbezaan, saya belajar A, kenapa tiba-tiba Syukri cakap F? So kat situ kita buka ruang untuk discuss, tak ada masalah sebab ilmu Allah ni sangat luas. Okey, yang pertama tentang surah Sajadah ni kita kena tahu dia merupakan surah yang ke-32 dalam Al-Quran. So kalau budak-budak MRC Typing, surah Sajadah ni memang makanan mereka lah. Saya rasa surah Sajadah ni memang hafal dari dulu lagi kan. So pada siapa yang nak mula start menghafal surah Sajadah ni boleh start sekarang lah, sebab surah ni dia hanya ada 30 ayat saja. Kalau saat Ramadan kita ada 30 hari, satu hari satu ayat, 30 hari cukup lah 30 ayat kan. So make it simple. Okay, boleh start hafal sekarang, Alif Lam Mim ulang 10 kali hafal lah. Okay, sebab bila kita ada repetition, pengulangan, kita boleh ingat benda tu, kita boleh memorize dia dengan sangat baik. Kan, contoh saya ambil bacaan Yasin lah kan. Yasin kita bukan hafal pun, tapi bila kita selalu dengar orang baca, kita boleh agak lepas ni ayat apa, lepas ni ayat apa. Okey, so itu pentingnya pengulangan. So sekarang baru Ramadan yang ketiga, so ada 3 ayat, bacalah 3 ayat tu. Okey. Kemudian surah ini pula surah yang ulama menetapkan, mufassirin menetapkan dia adalah surah ayat Makkiyah. Okey, surah Makkiyah. Maknanya surah ini kebiasaannya ilmu yang kita dapat Makkiyah dalam Al-Quran ni dia ada dua. Satu surah Makkiyah, satu Madaniyah. Ini general knowledge lah, semua orang tahu. Okey, cuma saya nak ulang sikit je. Makkiyah yang kita tahu, surah ini adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Itu Makkiyah. Madaniyah, ayat-ayat Allah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah. Dia tak ada kaitan dengan Makkiyah diturunkan di Mekah. Madaniyah diturunkan di Madaniyah. Dia tak tepat yang itu. Tepatnya Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah selepas hijrah. Kan? Saya ambil contoh lah. Kalau kita tengok contoh dalam surah yang Allah turunkan surah itu di Mekah. Okey, Allah turunkan surah itu di Arafah. Surah yang tu bawah sikit tu, surah dia apa nama surah dia Luqman yang bawah sikit tu, Iza jaa nasrullahi wal fath. Okey, surah tu Allah turunkan di Arafah. Surah tu diturunkan di Arafah. Arafah tu Mekah lah, tapi dia bukan kategori surah Makkiyah, dia kategori surah Madaniyah. So saya nak bagi tahu yang Makkiyah ini adalah ayat yang Allah turunkan sebelum hijrah, Madaniyah selepas hijrah. Okey, lupa saya ingatkan. Saya cadang nak buat kuis sikit, kuis terkumpul. So sepanjang siri yang saya ada ni, saya ada kuis terkumpul. Siapa dapat jawab dengan tepat, end of siri tu nanti boleh hantar kat saya. Kita akan cuba cari pemenang lah. Mungkin saya boleh bagi hadiah sedikit lah. Tak lumayan pun hadiah yang saya bagi. Mungkin dalam macam iPhone ke, AirPod ke. Tengoklah kemampuan saya macam mana kan. Okey, baik. Kemudian kita dah settle berkaitan dengan surah. Jadi bila surah Makkiyah, dalam kepala kita kena ingat, bila surah Makkiyah, surah ini kebanyakan ayatnya menceritakan tentang akidah. Sebab sebelum hijrah, orang Islam kelompok dia kecil. Selepas hijrah, orang Islam semakin besar. Okey, jadi kalau kita tengok ayat
Al-Quran ni dia satu mukjizat yang sangat dahsyat lah, sangat hebat. Memang sangat maha hebat, memang maha dahsyat. Dia tak ada tolak banding. Contoh, saya ambil satu contoh mudah. Keindahan surah, keindahan ayat-ayat Al-Quran ni, bila Allah susun tu, Allah rancang dengan cantik. Okey, bila maksudnya, bila ayat makiyah, Allah bagi tahu, okey, surah ini berkaitan dengan akidah. Maksudnya antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bila madaniyah, contoh ayat-ayat berkaitan dengan perniagaan, ayat-ayat berkaitan dengan kepimpinan, ayat-ayat itu selepas hijrah. Maksudnya pada masa itu Nabi dia dah mula build up the Madinah, build up the system, kan, the politik tu Nabi dah mula set up. So Allah bagi, okay, so macam mana kau nak make ekonomi orang Islam ni strong, okay, macam ni. So ayat itu adalah ayat madaniyah. Okay, so berkaitan dengan akidah, Allah nak letakkan diri kita adalah ayat sebelum tu. So itu kita kena tahu. Baik, kemudian dalam surah As-Sajdah ni ada juga ayat-ayat madaniyah, tapi tak banyak lah. Okay, lebih kurang dalam 3 ke 5 ayat saja ayat madaniyah, nanti kita akan sampai. Tapi dah dalam tu ada makiyah, dalam tu ada madaniyah, macam mana dalam satu surah boleh susun 2? So itu apa yang Nabi SAW suruh sahabat tulis. Okey, ayat ni awak susun dalam satu surah, lengkap ayat tu, settle. So that's why dia ada makiyah dan madaniyah, tapi majoriti ayat itu adalah makiyah. Okey, baik. Kita akan lihat pada surah depan saya ni, sebenarnya ada Quran kan. Kita akan lihat pada surah As-Sajdah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ini ayat fasa ataupun perenggan pertama fasa 1. Okey, dalam Al-Quran surah As-Sajdah, Allah nak cerita starting ayat tu, Allah nak cerita pasal Al-Quran tu sendiri. Kan, kalau saya tanya pada semua pendengar, apa maksud alif lam mim? A, ayam, lam, lambat, mim, mangga. Kan, dia tak kena kan? Maksudnya alif lam mim ni ulama sendiri pun berbeza pandangan. Apa yang Allah nak sampaikan pada perkataan alif lam mim? Okey. So alif lam mim ni hanya satu-satu yang mengetahui tentang alif lam mim hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kita kalau kita terjemah pun itu, kalau perasan ni tahun-tahun dalam 2008 2007 bagaimana kisah Tuhan Harun ni, seorang manusia yang mengaku diri dia Tuhan. Dia bagi tahu kita Yasin itu diturunkan untuk dia. Yasin, macam mana awak tahu Yasin itu diturunkan untuk awak? Dia tanya orang tu balik. Dia tanya pada Jabatan Agama, macam mana you tahu Yasin itu kepada Nabi? So dia pusing-pusing. Sebenarnya dia tak ada point pun. Dia pusing balik. Lalu dia pening. Kita biasa je lah, sebab kita dah tahu kan yang Al-Quran itu memang mukjizat daripada Allah kepada Nabi SAW untuk kita semua. Tapi maksudnya nak ceritakan bahawa starting Allah dengan starting alif lam mim ni, Allah nak uji kita. Bukan Allah nak uji kita, sorry. Allah nak uji masyarakat Arab pada waktu itu. Sebab kita kena tahu, masyarakat Arab, masyarakat Quraisy pada waktu itu, mereka memang menggunakan bahasa Arab. So Allah nak uji mereka. Kalau kau betul lah kata Muhammad ini seorang yang pendusta, Muhammad ini seorang yang penipu, Muhammad ini seorang pembohong, kau kata Quran itu Muhammad punya kalam, Muhammad punya kata-kata, kau bawakan aku, kau buktikan aku satu ayat yang sama lebih kurang macam Quran. Allah suruh Nabi SAW bawakan cakap pada orang Quraisy, bawakan mereka ayat kan, bawakan mereka bukti yang kau boleh cipta ayat sama macam ayat Quran. Okey, ini dipetik dalil ini based on pada surah ataupun surah Hud ayat 13. Apa Allah cakap? Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Allah cakap apa dalam surah Hud ayat 13? Allah bagi tahu dia Muhammad telah membuat Al-Quran. Orang Quraisy tuduh Nabi SAW telah membuat Al-Quran. Katakanlah pada mereka, Muhammad cakap pada mereka, kalau betul lah
aku yang buat Al-Quran, Muhammad yang buat Al-Quran, datangkanlah 10 surah yang sama macam Al-Quran yang korang boleh buat. Kita tengok siapa betul, siapa salah. Okey? Kita tengok siapa yang boleh tulis Al-Quran. Kau kata kau boleh buat ayat Al-Quran, kau hebat dalam sastra Arab. Kita tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Okey? So, orang Arab ni pun cubalah nak buat Al-Quran. Orang Arab ni pun cuba nak uji macam mana cara, bila dia tengok keindahan ayat Al-Quran itu, susunan ayat Al-Quran itu, orang Arab ni cuba nak buat ayat Al-Quran. That's why mereka tak berjaya. Okey? Diorang tak boleh nak buat ayat Al-Quran tu. Macam kita buat sajak lah tiba-tiba, ataupun kita buat penulisan novel ke, ataupun penulisan tesis kita ke, tiba-tiba kita starting penulisan kita dengan MSS. Lepas tu baru start dengan ayat. Hari ini kita akan menceritakan pasal bla 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 bla. Ataupun kita buat novel, starting kita MSS. Orang kata MSS ni apa? Oh, Muhammad Syukri Sulaiman kot, nak refer kat dia kot. Okey. Kita je lah yang tahu. Kita je lah yang tahu. Dan dia tak cantik pun. Apa benda, apa masalah MSS. Tapi dalam Al-Quran ni, dia ada kesenian dia sendiri. Macam mana Allah bawakan kesenian tu supaya kita faham. Alif Lam Mim. Apa benda ni? Alif Lam Mim, Yasin, Nun, Alif Lam Ra. Weh, apa Tuhan nak cakap sebenarnya? Apa masalah dia ni? Kita tertanya-tanya. Kita kata, okay. That's why kita akan jump, kita akan kaji, okay, apa yang Allah nak sampaikan. That's why Alif Lam Mim, Nun, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Kami panjang lagi. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Apa yang Allah nak sampaikan? Supaya kita berfikir. Sebab itu Al-Quran ni kebanyakan ayat-ayat, ending ayat-ayat Al-Quran ni, afala tatazakkarun. Kau fikirlah. Allah suruh kita fikir. Sebab Allah kurniakan kita akal. Supaya kita tengok, okey, Alif Lam Mim ni nak cerita pasal apa. Okey, Alif Lam Mim ni kalau kita dari sudut tajwidnya, saya tak nak sentuh sangat dari sudut tajwid sebab kita ni lebih pada tadabbur. Kita nak cerita pasal kisah Al-Quran. Luqman, kalau ada soalan, Luqman boleh interrupt Okey, terima kasih Luqman. Alif Lam Mim ni dia kira sebagai huruf-huruf muqatta'ah. Yasin, Nun, okey, itu antara huruf Qaf, surah-surah yang starting dengan huruf-huruf muqatta'ah. Okey, so baca dia dapat pahala kot. Satu huruf 10 pahala. Dua huruf 20, tiga huruf 30. Tapi janganlah kita jadikan zikir pula, pegang tasbih Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, tak jadi juga kan. Kita bacalah betul-betul. So, tapi nak ceritakan pasal kesenian dalam Al-Quran tu. Jadi bila Allah cabar orang-orang Arab Quraisy yang sahut cabaran Allah ni, daripada Allah bagi tahu daripada Nabi SAW, cabar mereka untuk buat ayat Quran, yang sahut cabaran Allah ni nama dia Musailamah Al-Kazzab. Ni orang yang kata, okey, kau suruh aku buat Quran ni, kau suruh aku buat ayat Quran ni, no problem, small matter. Aku pakar sastra kot. Dia pun mulalah buat ayat dia. Itulah munculnya surah bukanlah munculnya surah Al-Fil. Dia pun buat surah yang namanya Al-Fil, gajah tu kan. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Dia cerita pasal gajah. Kalau nak cerita pasal gajah, baik kita pergi zoo tengok kan. Gajah telinga lebar, ada belalai, kaki 4, kaki gemuk, badan besar. Settle masalah, tak payah nak cerita dalam Al-Quran. Kan kalau kita baca, tapi kalau kita jadi imam, kalau kita baca kat jangan buatlah. Kalau kita baca kat makmum yang tak hafal Quran ni, ya amin je kan. Kita mau Allahu akbar lepas waladhdallin amin. Betul bismillahirrahmanirrahim. Al-fil ma al-fil wa ma adraka mal fil. Imam cakap, "Oi, sedapnya imam baca, pandai benar dia Arab." Padahal kita baca tipu je. So Musailamah Al-Kazzab ni, nama pun Al-Kazzab, orang yang penipu, dia cabar. Dia sahut cabaran tu dan dia buat. Jadi bila orang Arab tengok, lah apalah kau ni je kau boleh buat. Berbeza, totally different. Kan? So orang yang pakar dalam bidang dia tengok satu benda, dia dah tahu, lah ini je kau mampu buat, kau tak boleh tanding pun ayat ni. Kau tak boleh tanding pun ayat Al-Quran ni. Sebab ini je yang kau mampu buat. Saya bagi contoh mudah lah. Kalau contoh kan, contoh ni contoh. Luqman dia pakar dalam bidang penggunaan teknologi. Dia pakar video. Dia tengok video, dia tahu dah. Okay, yang ini guna apps apa dia edit. Yang ni guna apps apa dia edit. Saya pun buat video saya tunjuk kat Luqman pun cakap, oh,
Syukri, ini kau guna apps iMovie kan? Oh, ini kau guna apps Clips, betul? Yang ni kau guna Sony Vegas. So dia dah tahu, dia tengok sepintas lalu dia dah tahu. Dia dah tahu dah macam mana cara orang tu edit sebab dia pakar dalam bidang tu. Sama juga pada orang-orang Arab ni. Mereka pakar dalam bidang bahasa Arab. Mereka hebat dalam bidang bahasa Arab. Jadi bila dia tengok ayat yang Allah bawa dengan ayat yang Musailamah bawa tadi, totally different. Sangat-sangat besar perbezaan dia dan akhirnya mereka mengatakan bahawa yes, Al-Quran ini bukan kalam Muhammad. Tapi Al-Quran ini satu wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad. Tapi kerana ego, mereka tetap tak beriman pada Allah Azza wa Jal dan juga tidak mengakui bahawa Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Kerana ego, kerana sombong, kerana masalah jiwa rohani mereka sendiri. Okey, kita move pada ayat kedua. Tadi ayat pertama. Luqman okey ke Luqman? Oh, ayat pertama ni. Okey. Okey, terima kasih Luqman. Saya harap Cikgu Aisyah pun sama dan juga mana tadi kawan-kawan tadi. Okey Ustaz. Oh, terima kasih Cikgu Aisyah. So itu yang pertama. Kemudian kita tengok, kita refer pada ayat yang kedua. Tanzilul kitabula raiba fi. Tengok Allah susun ayat Allah. Allah susun supaya kita faham. Tanzilul kitabula. Kenapa Allah cakap aku turunkan kitab Allah, aku turunkan kitab aku. So dari sudut tata bahasa Melayunya, bila turun maksudnya dia daripada atas ke bawah. Kenapa Allah tak cakap aku beri kitab aku? Kan? Aku beri kitab aku. So tapi Allah guna aku turunkan kitab aku. So maksudnya kat situ Al-Quran ini dia daripada Lauh Mahfuz. Allah turunkan Al-Quran ini melalui perantaraan malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi. So ayat ini, fasa yang pertama dalam surah Sejadah ni nak menceritakan tentang Al-Quran ni bukan kalam Nabi SAW. Al-Quran ni kalam Allah. So itu kau kena faham, konteks tu kau kena faham. Allah nak bagi tahu kat kita. So kita kena tahulah. Kita yang baca setiap pagi Jumaat ni kena tahulah. Oh, Al-Quran ni kalam Allah lah. Kalau kita masih lagi mempercayai bahawa Al-Quran itu adalah kalam Muhammad ataupun kalam manusia, maksudnya kita pun ada masalah rohani. Okey, tanzilul kitabula raiba fi. Allah turunkan padanya, iaitu daripada Tuhan seluruh alam, Rabbil alamin. Allah turunkan maksudnya Allah yang bagi. Kenapa Allah guna kitab? Salah satu nama Al-Quran adalah kitab. Okey, kitab ini kalau dalam sudut bahasa Arabnya maksudnya tulis. Al-Quran tu ditulis, tapi Allah letak kitab. Kenapa kitab? Sebab Al-Quran ini dia tertulis di Lauh Mahfuz. Al-Quran ni dah berada di Lauh Mahfuz. That's why nama dia kitab. Allah tulis kitab. Allah dah tulis dekat Lauh Mahfuz tentang ayat-ayat dia. Apa yang Allah nak bagi pada Nabi SAW. Okey. Kemudian am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allah cakap apa? Tetapi mengapa mereka masih menuduh Muhammad mengada-adakannya? Allah dah pelihara dah Al-Quran ni, Allah dah jaga dah Al-Quran ni, tapi kenapalah kau tuduh? Kalau kita manusia yang tak faham bahasa Arab ni pun boleh kata yang Al-Quran ini bukan kalam Allah, maksudnya kita dalam satu, bukan saja masalah rohani, kita ada masalah mental sebenarnya. Okey? Jadi kita tak boleh nak mengatakan bahawa Al-Quran yang ada pada kita pada hari ini merupakan penulisan Nabi SAW. Sebab apa? Nabi tu dia pada awalnya Nabi tu dia tak boleh membaca, dia tak pandai menulis. So macam mana Nabi nak keluarkan perkataan-perkataan yang hebat macam ni? Kalau bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Allah Azza wa Jalla. So jelas 3 ayat yang pertama ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu daripada Allah Azza wa Jalla. Saya teringat kalau kita back to sejarah, kisah seorang kaya daripada Yaman. Kalau salah betulkan saya, nama dia Tufail. Tufail ni dia pakar Arab. Dia bukan pakar Arab, dia pakar sastra Arab. Dia orang kaya Yaman. Okey, kemudian satu hari tu dia nak pergi haji lah, tunaikan umrah dengan cara dia sendirilah. Sebab dia ni ikut apa yang di zaman Nabi Ibrahim punya pusingan tawaf, dia ikut cara tu. Maksudnya diorang memesongkan cara tawaf yang Nabi unjurkan, diorang buat cara sendiri. Diorang jangan cara berbogel kan. Maksudnya tak pakai pakaian lah, tak pakai pakaian ihram. Jadi Tufail ni kata kita tak perlu ihram, kita tak perlu tawaf dengan pakaian sebab kita nak bertemu Allah. So pakaian ni yang menyebabkan kita gaduh. Saya pakai Adidas, Luqman pakai
Apatah pakaian dia. So taraf berbeza. So pakaian ni menyebabkan kita bergaduh. So akhirnya mereka decide untuk tawaf dalam keadaan berbogel. Jadi apa yang Tufail ni buat, sebab sampai dia di Mekah, sebelum dia sampai ke Mekah, dia dah dapat kisah bahawa ada seorang mamat yang namanya Muhammad, dia akan memesongkan kita. Jadi apa yang Tufail ni buat sampai saja di Mekah, dia masukkan kapas ke dalam telinga dia. Supaya apa? Supaya dia tak dapat dengar apa yang si Muhammad SAW cakap. Okey, supaya dia tak nak dengar pun. Apa benda yang dia nak cakap ke aku tak nak dengar pun. Tapi so sebab dia dah diberitahu awal. Abu Jahal dia dah buat meeting, okey, orang yang datang rombongan masuk je pintu Mekah, kita tahan dia dulu, kita bagi tahu, okey, kawan-kawan semua, dalam Mekah ni ada seorang tukang sihir nama dia Muhammad, korang hati-hatilah dengan dia, kalau dapat elaklah. Okey. Jadi Tufail ni kata, okey, kita kena buat something. Dia pun letak kapas di telinga dia. Dia bukan letak airpod tau, dia letak kapas. Airpod tak ada masa tu. Dia letak kapas kat telinga dia. Dia ambil kapas, dia letak. Lepas tu dia pun tawaf. Okey, kalau tawaf pada zaman sebelum Islam betul-betul berada di Mekah dengan stabil, tawaf itu dalam keadaan berbogel. Kalau lelaki pada waktu siang, perempuan pada waktu malam. Dia pun pusing. Dia pusing. Tiba-tiba dia ternampak Muhammad SAW. Nabi Muhammad dia tengah baca Quran. Dia orang kaya, dia orang bijak dalam sastra, dia pandai dalam bidang sastra, dalam bidang penulisan ni, itu memang makanan dia. Jadi dia pun terdetik. Orang ada ilmu, orang ada knowledge, dia kata, betul ke Muhammad ni? Betul ke dia ni ada masalah? Betul ke dia ni tukang sihir? Apa yang menyebabkan bila orang dengar cakap dia, kita boleh macam terikut-ikut apa yang dia cakap. Hebat sangat dia sampai macam tu. Sekali cakap, ikut. Wah. Kan kalau yang tu saya pun nak kan. Kalau ada kuasa diberi syukri. You ada diberi pilihan kuasa. Apa yang you nak? Siapa yang dengar cakap saya, kena ikut cakap saya. Contoh saya cakap, Luqman, bagi saya 10,000. Luqman akan masuk, saya 10,000. Aisyah, letak jawatan kaunselor sekarang. Aisyah akan letak jawatan kaunselor sekarang. Tu contoh. Saya nak power-power macam tu. Supaya orang boleh sami'na wa ata'na dengan saya. Tunduk, dengar dan patuh dengan saya. Contoh siapa lagi nama yang ada dalam ni? Apa lagi? Ain Hidayah, awak akan jadi isteri yang ke-6 saya. Hafizi, awak tolong bagi saya satu superbike BMW GS 1200. Hafizi akan bagi. Kalau saya diberi kuasa yang macam tu, alhamdulillah lah kan. Memang seronok sangatlah. Tapi Tufail ni dia orang bijak, dia orang pandai. Dia kata apa yang Muhammad buat sampai orang boleh dengar cakap dia. So Tufail ni pun, okey, aku nak pergi jumpalah Muhammad SAW ni. Bila dia nak jumpa Nabi Muhammad, dia buka kapas dia. Dia buka kapas kat telinga dia. Lepas tu dia pergi jumpa Nabi Muhammad. Bila dia jumpa Nabi Muhammad, apa yang berlaku? InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang kedua. Bila siri kedua kita minggu hadapan. So pastikan minggu hadapan awak semua pendengar-pendengar yang saya kasihi, sama ada di Facebook, di dalam ruangan platform Zoom ataupun di YouTube, masih bersama dengan saya untuk tahu apa yang berlaku pada Tufail ketika mana beliau berjumpa dengan baginda Nabi SAW. A. Adakah Tufail tergolek jatuh? B. Adakah Tufail berdebat dengan Nabi SAW? C. Adakah Tufail, saya pun tak tahu C tu pilihan jawapan dia apa. Okey? Baik. Kuis yang pertama saya untuk hari ini, sebelum saya pass to Luqman, saya nak tanya pada semua pendengar yang saya kasihi, kumpul jawapan ni, siri keempat esok baru share dengan saya, hantar kat saya. Soalan saya, siapakah individu yang telah menyahut cabaran Nabi SAW untuk mendatangkan ayat Al-Quran yang mirip Al-Quran? Saya ulang, siapakah individu yang telah menyahut cabaran daripada Nabi SAW untuk menulis ayat yang sama dengan Al-Quran? Okey? Jadi itu saja dari saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luqman, back to you. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Syukri atas perkongsian pada hari ini. So, banyak benda yang kita dapat untuk hari ini, dan untuk sahabat-sahabat di maktab semua, jangan lupa ada satu kuis dan pastikan anda dah ada jawapan masing-masing. Luqman, Saya ini
Dia bukan saja di Maktab, saya open pada semua. Kalau pendengar di studio. Saya sekali kan? Ya, Luqman sekali. Betul. Okey. Saya rasa saya suka untuk ingatkan untuk siri Tadabbur Taping ni kita akan ada 4 sesi, dan untuk siri kedua kita akan adakan pada minggu hadapan, hari yang sama dan masa yang sama bersama ustaz yang sama juga. So sekali lagi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan strategi Ansara Taiping, Unit Jana Taqwa MRC Taiping, dan FNAG Sdn Bhd, Amas Media dan juga Outpost Taiping. Jadi saya rasa tak ada apa-apa lagi untuk kita bincangkan lagi. So saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Selamat berbuka semua. InsyaAllah jumpa lagi hari Khamis minggu hadapan. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri. Thank you student.